Buletin Didik 1 Oktober bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Pembukaan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Lembah Kelang dan Melaka kekal 4 Oktober ini meskipun beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN hari ini. Kementerian Pendidikan KPM menetapkan pengoperasian institusi pendidikannya hanya akan mengikut ketetapan fasa baharu selepas 2 minggu dari tarikh peralihan fasa. Dalam satu kenyataan semalam, KPM memaklumkan pengoperasian institusi pendidikan di negeri berkenaan mengikut ketetapan fasa 3 PPN hanya akan bermula 18 Oktober depan. Situasi sama juga terpakai bagi institusi pendidikan di bawah KPM bagi Zon Selatan Negeri Sarawak. Manakala pembukaan institusi pendidikan di negeri Kedah pula kekal 10 Oktober ini bagi pelajar semester 2 tingkatan 6 dan kelas peperiksaan antarabangsa. Meskipun negeri itu akan beralih ke fasa 2 hari ini, pengoperasian institusi pendidikan termasuk kolej vokasional berdasarkan ketetapan operasi fasa itu hanya bermula 17 Oktober depan. KPM turut memaklumkan semua sekolah di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan ditutup dan pelajarnya akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Bagi menzahirkan penghargaan dan apresiasi terhadap hasil karya murid, Unit Pembangunan dan Kecermelangan, Seni Sektor Pembangunan dan Kecermelangan Sukan Kurikulum Kesenian menganjurkan majlis apresiasi dan pameran seni visual secara maya. Julung kali diadakan program hasil kerjasama Galeri Shah Alam dan Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur itu mempamerkan sejumlah 149 karya pelajar sekolah seluruh Malaysia. Pameran terbahagi kepada 2 kategori iaitu kategori A di mana 50 karya murid sekolah terpilih daripada 456 penyertaan bagi pertandingan 22nd International High School Art Festival IFAC Japan. Manakala bagi kategori B, 48 karya murid sekolah rendah dan 51 karya pelajar sekolah menengah terpilih mewakili Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk dipertandingkan di peringkat kebangsaan yang diadakan di Galeri Shah Alam pada 14 dan 15 September lalu. Selain sekolah harian, penyertaan juga terdiri daripada murid Sekolah Seni Malaysia dan Sekolah Sukan Malaysia. Daripada 456 penyertaan ini, 4 karya terbaik telah dinilai dan telah dipilih untuk dihantar ke National Art Centre Tokyo, Jepun untuk dipamerkan pada 4 hingga 15 Ogos 2021. Jadi dengan bangganya dimaklumkan bahawa salah seorang murid di KPM, Nasrin Nadira binti Suhaidi dari SMK Hamzah 2 Kelantan telah berjaya dianugerahkan pingat emas dengan karya beliau antara kimono dan kebaya. Selain itu, program ini memberi peluang dan pengalaman kepada peserta mempamerkan karya mereka di peringkat yang lebih tinggi. Program ini juga dijadikan platform buat pelajar untuk menonjolkan bakat masing-masing dalam bidang seni visual, secara tidak langsung memupuk mereka lebih kreatif, inovatif dan produktif. Kejayaan pameran di Galeri Shah Alam bukan sahaja meningkatkan semangat dan memotivasikan murid untuk memperbaiki pencapaian mereka dalam program-program kesenian yang dianjurkan, malah murid-murid ini diraikan apabila Kementerian Pendidikan Malaysia mengangkat hasil karya seni visual mereka ke standard yang lebih optimum. Majlis turut mengumumkan Felicia Oi Weng Jin dari SJKC Ave Maria Convent sebagai Johan Pertandingan Seni Visual Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan 2021. Sementara tempat kedua dimenangi oleh Kor Yudon dari SJKC Chung Hua Wei Sin, Terengganu. Manakala bagi pertandingan seni visual sekolah menengah peringkat kebangsaan 2021, dimenangi Nasrin Nadira Suhaidi dari SMK Hamzah 2, Machang dan Cheong Zi Hin dari SMJK Chi Wen, Bahau meraih tempat kedua. Dalam usaha memartabatkan dan menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Melayu, pelbagai aktiviti dianjurkan menerusi Festival Bahasa dan Sastra. Lebih menarik, program yang dijalankan Dewan Bahasa dan Pustaka ini menyasarkan pelajar berbangsa Cina dan India.
Mengetengahkan tajuk Membacalah Demi Masa Depan Negara, pasukan Sekolah Menengah Jalan Riam, Miri, Sarawak dinobatkan sebagai Johan Pertandingan Forum Pelajar 2021 peringkat kebangsaan. Keputusan itu diumumkan dalam majlis penutup yang dijalankan secara dalam talian. Naib Johan disandang oleh Sekolah Menengah Shun Sing, Kota Kinabalu yang membawa tajuk Membentuk Budaya Berfikir Golongan Muda. Sementara tempat ketiga dimenangi Sekolah Menengah Poi Lam, Ipoh yang membincangkan mengenai bahasa jiwa bangsa. Saya berasa cukup bangga kerana melalui aktiviti-aktiviti forum belajar ini kami tidak telah melahirkan banyak pakar-pakar bahasa yang pandai bertutur bahasa Melayu. Bukan sahaja bertutur, malahan berbahas melalui forum pelajar yang dianjurkan di peringkat sekolah menengah. Pepatah Melayu mengatakan bahawa melentur aur biar dari rebung sejak kecil, khususnya di peringkat remaja. Pelajar-pelajar dalam dididik, diasuh dengan proses berbahasan, bertebatan melalui forum belajar ini tentulah akan melahirkan pakar-pakar bahasa. Selain pertandingan forum pelajar yang menjadi acara kemuncak festival, turut dijalankan pertandingan pidato, pertandingan bercerita, pertandingan deklamasi puisi dan pertandingan suara harmoni maya. Program ini diharap dapat menjadi asas pegangan pelajar yang merupakan pewaris bangsa untuk memperluas dan memantapkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam kalangan murid yang berlainan etnik. Selain itu, pelibatan pelajar dari pelbagai kaum dalam program ini juga berperanan penting sebagai jambatan kepada pembinaan jati diri dan perpaduan nasional. Saya sangat berharap agar penyertaan begini akan terus Dewan Bahasa peroleh, sebab hasrat kita adalah untuk memastikan anak-anak kita di sekolah-sekolah ini juga mendapat pendedahan tentang penggunaan bahasa kebangsaan yang baik. Dan seterusnya turut sama-sama menyokong usaha kita memperkasakan dan juga memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah akan menjadi lebih berkesan sekiranya kegiatan berbentuk kurikulum dan ko-kurikulum berteraskan akademik dapat dijalankan sesuai dengan matlamat asal pendidikan bahasa Melayu. Memperjuangkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukanlah bermakna menafikan kepentingan bahasa ibunda kaum lain, tetapi berteraskan perlembagaan. Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negara, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang harus disanjungi dan dikuasai oleh setiap anak watang Malaysia. Usaha yang dipupuk sejak awal ini dipercayai mampu meningkatkan peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan di negara ini. Penggunaan vaksin CoronaVac keluaran Sinovac Life Sciences Corporation Limited China dan Pharma Niaga Life Sciences Sdn Bhd kepada remaja 12 tahun dan ke atas dibenarkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, kelulusan bersyarat itu dipersetujui dalam mesyuarat pihak berkuasa kawalan dada PBKD kali ke-364 yang bersidang hari ini. Bagaimanapun, PBKD menyarankan penggunaan Sinovac dalam kalangan remaja berusia 12 hingga 17 tahun buat masa ini diutamakan kepada remaja tanpa komorbiditi dan yang mempunyai masalah alahan atau tidak sesuai untuk menerima vaksin Comirnaty. Ini adalah vaksin COVID-19 kedua yang diluluskan untuk penggunaan golongan remaja selepas kelulusan sama diberikan kepada vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech pada Jun lepas. Penilaian bagi penggunaan Sinovac dalam kalangan remaja dengan komorbiditi akan diteruskan sebaik sahaja data yang dikemukakan mencukupi. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, vaksin jenama itu sebelum ini mendapat kelulusan pendaftaran bersyarat bagi penggunaan dalam kalangan individu berumur 18 tahun dan ke atas.
Anak rebah kerana terlalu takutkan jarum dan bukannya kerana vaksin. Itu penjelasan seorang ibu, Ulfa Ahmad Daris, 41 tahun, berhubung penularan video anak bongsunya iaitu remaja lelaki berusia 13 tahun di media sosial yang longlai selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Encore Melaka semalam. Menurut Ulfa, anaknya itu sebenarnya terlalu gemuruh ketika hadir menerima vaksin pada jam 11 pagi semalam, menyebabkan dia longlai selepas disuntik dan bukannya berpunca daripada vaksin yang diterimanya. Jangan takut, vaksin okey. Anak semua dah vaksin. Dia cuma perasaan terlalu takut. Kita sebagai mak bapak bagi semangat untuk anak-anak ni sebenarnya. Kadang-kadang budak-budak kan lemah semangat kan, tu je, tak ada apa-apa. Tak ada penyakit, tak ada apa? Tak ada apa, semua sihat. Selepas observation selama 15 minit pun, tetapi benda tu berlaku apabila kanak-kanak tu dalam masa pulang tu dia jadi syncopal attack tu. Jadi tidak ada sangkut dengan vaksin. Kita harap tidak ada orang yang memanipulasikan cerita ni. Beliau mengulas video tular membabitkan remaja itu sehingga menimbulkan pelbagai reaksi dan persepsi dalam kalangan orang ramai. Datuk Dr. Nur Azmi turut membuat pemeriksaan ke atas remaja itu di rumah keluarganya di Kampung Bukit Duyung. Keluarga terbabit kesal kerana ada pihak yang sengaja membuat pelbagai dakwaan dan menokok tambah cerita yang bercanggah dengan kejadian sebenar. Menurut Ulfa, 3 lagi anaknya berusia 21, 19 dan 17 tahun telah menerima vaksin dengan selamat. Selepas ditutup hampir 5 bulan, Zoo Negara hari ini kembali ceria menerima kehadiran pengunjung pada hari pertama fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara PPN membabitkan kawasan Lembah Kelang. Yang pasti, hari pertama siang tadi menyaksikan sambutan menggalakkan mereka yang rindu untuk melihat pelbagai spesies binatang di taman haiwan itu. Seawal jam 8 pagi lagi, pengunjung sudah mula beratur untuk membeli tiket. Mereka dilihat sabar menanti giliran untuk mengimbas kod QR MySejahtera dan memeriksa suhu badan. Ekspresi wajah masing-masing, khususnya kanak-kanak, begitu teruja dan seronok apabila dapat berjumpa binatang kesayangan mereka. Timbalan Presiden Zoo Negara, Rosli Elias Rahmat Ahmad Lana berkata, bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi, semua kaki tangannya tidak dibenarkan bercuti hari ini untuk memantau pengunjung selain memastikan binatang yang sudah lama tidak dilawati bersedia menerima pelawat. Tarikan hari pertama hari ini adalah yang pertama kita bagi 20% diskaun untuk masuk ke Zoo Negara dan 500 pengunjung yang pertama masuk membeli tiket mendapat tiket masuk percuma kepada Zoo Negara dari bulan Januari hingga Mac kecuali Sabtu dan Ahad dan Public Holiday. Dan juga pameran untuk anak panda pertama kali dapat dilihat oleh pengunjung. Sudah pasti gelagat anak panda yang dilahirkan pada 31 Mei lalu paling mencuri perhatian pengunjung. Anak panda betina kepada pasangan panda gergasi Sing Sing dan Liang Liang ini mula dipertontonkan kepada pengunjung melalui bilik khas berkaca hari ini. Bagi pengunjung, pemantauan aspek SOP yang dilaksanakan pihak zoo memberikan keyakinan untuk meneroka dan melihat sendiri haiwan-haiwan dalam kawasan seluas 40.4 hektar itu. So far SOP bagus, semua mematuhi. Kita scan QR dekat depan and then bila nak masuk kita tengok dah fully vaksin ataupun tidak, and then pematuhan jarak dengan pemakaian pelitup muka, and then ada hand sanitizer. So kalau kita tengok rakyat memang dah biasalah dengan norma baru ni. Kalau kita tengok setakat ni macam itulah, sangat baguslah pada saya.
Itulah first time tengok Anda Panda kan. Masa pun tepat. Kita datang sini excited jugalah tengok Anda Panda. Dan dia orang pun semua sukalah, excited datang sini. Kagum juga sebab kita dekat Malaysia Anda Panda kan. First ada Anda Panda kan dekat sini. Tu lagi excited lah kot. Difahamkan sehingga petang tadi, lebih 1,500 kehadiran pengunjung direkodkan dan jumlah itu dijangka meningkat ketika cuti hujung minggu ini. Dalam pada itu, turut membuka kembali operasi lawatan kepada umum hari ini adalah Menara Berkembar Petronas, PTTVO dan Kedai Cenderamata. PTTVO dibuka dari jam 10 pagi hingga 6 petang pada hari Selasa hingga Ahad dengan slot lawatan dihadkan pada kapasiti kurang 50%. Pihak pengurusan juga melaksanakan prosedur operasi standard SOP yang ketat di mana hanya individu yang telah lengkap divaksin sahaja dibenarkan masuk. Semua langkah-langkah keselamatan dan pencegahan ditingkatkan termasuk pembersihan kawasan pameran yang akan dibasmi kuman secara berkala. Bagi mengalu-alukan pengunjung kembali ke Menara Berkembar, PTTVO menawarkan baucer hadiah untuk setiap pembelian tiket masuk dewasa. Promosi ini sah dari 1 hingga 14 Oktober dan terhad kepada 30 penebusan setiap hari. Rakaman dramatik taufan di lautan menggunakan drone khas membantu saintis mengumpul data secara jelas. Alat autonomi yang dikenali sebagai Saildrone itu direka menyerupai kapal layar dilengkapi sayap taufan. Saintis Amerika Syarikat semalam mengemudi Saildrone dalam keadaan taufan di lautan ketika mengumpulkan data. Rakaman dramatik terbabit dikeluarkan oleh Pentadbiran Atmosfera dan Lautan Nasional NOAA. Saildrone yang dipasang pada papan luncur robotik dirakam secara dekat merentasi taufan Sam di Lautan Atlantik. Taufan kategori 4 ini mencetuskan ombak setinggi 15 meter serta angin pada kelajuan 190 km sejam. Situasi luar biasa berkenaan merupakan pencapaian yang pertama seumpamanya di dunia. Saildrone boleh merekod ukuran seperti kelajuan, arah angin, tekanan barometrik, suhu, tahap kemasinan dan kelembapan. Saintis NOAA, Greg Foltz berkata, data yang dikumpulkan daripada sistem tanpa kru akan membantu menambah baik model itu. Peningkatan taufan secara pantas apabila kelajuan angin semakin kencang dalam tempoh beberapa jam menjadi ancaman serius kepada komuniti pantai. Mak Yong, sejenis tarian Melayu tradisional yang juga dikenali sebagai drama tari Mak Yong. Ia dipersembahkan sebagai hiburan dan cara perubatan. Terdapat 5 jenis persembahan Mak Yong yang pernah wujud, di mana 3 daripadanya terdapat di Malaysia. Jenis-jenis Mak Yong tersebut ialah Mak Yong Patani, Mak Yong Kelantan, Mak Yong Kedah, Mak Yong Laut dan Mak Yong Riau. Persembahan Mak Yong biasanya dibuka dengan lagu menghadap rebab, diikuti dengan tarian, lakonan dan muzik. Setiap satu cerita mampu dipersembahkan merentasi beberapa amalan dalam siri pertunjukan 3 jam. Dalam persembahan tradisi di kampung, ia dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Penonton akan duduk di 3 sisi panggung. Sisi yang keempat dihaskan bagi orkestra yang terdiri daripada pemain rebab, gendang kepala 2 dan tetawak. Kebanyakan peranan dilakukan oleh wanita dan ceritanya berasaskan cerita rakyat tradisi dengan watak raja, dewa dan pelawak. Kelaporan sukan, kejohanan Piala Sudirman memasuki fasa suku akhir malam ini. Pada undian yang berlangsung semalam, Malaysia berdepan tugas getir menentang juara kumpulan C, Indonesia, dan perlawanan dijara berlangsung pada jam 9 malam ini. Juara bertahan China selaku juara kumpulan A menentang naib juara kumpulan C, Denmark. Korea Selatan yang mengungguli kumpulan B berdepan naib juara kumpulan A, Thailand. Manakala Jepun, pilihan kedua yang menjuarai kumpulan D bertemu naib juara kumpulan B, Taiwan. Hasrat Malaysia untuk mencipta kejutan menjuarai kumpulan D tidak kesampaian apabila tewas kepada Jepun pada aksi terakhir kumpulan malam semalam. Skuad negara bermula penuh yakin mendahului lawan selepas pemenang pingat gangsa bergu lelaki Olimpik Tokyo, Aaron Chia, Soh Wo Yik
menundukkan pilihan ke-16 dunia Takuro Hoki Yugo Kobayashi 22-20, 14-21, 21-16. Jepun menyamakan kedudukan 1-1 apabila pemain perseorangan wanita Eski Sona tewas kepada pilihan ke-5 dunia Akane Yamaguchi menerusi straight set 14-21, 14-21. Harapan untuk skuad negara bangkit menerusi perseorangan lelaki Lee Zijia nyata tidak menjadi kenyataan. Pemain nombor 1 dunia Kento Momota berada dalam kelas tersendiri menewaskan Zijia 21-18 dan 21-10 untuk mata kedua Jepun. Jepun meraih mata kemenangan menerusi bergu wanita Nami Matsuyama Chiharu Shida yang menundukkan gandingan Perlitan dan M. Tina 16-21, 17-21. Kecederaan kaki yang dialami Shida pada awal perlawanan gagal dimanfaatkan pasangan negara. Hasrat Malaysia untuk mencuri satu lagi mata dihampakan dengan kekalahan bergu campuran Hu Pangron dan Che Yi-si. Mereka tewas kepada Yuta Watanabe dan Arisa Higashino 16-21, 9-21 untuk kemenangan 4-1 Jepun sekaligus muncul juara kumpulan D. Kesaingan bola sepak Piala Malaysia, Melaka United meneruskan aksi cemerlang dalam kumpulan C apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut. Kali ini menewaskan naib juara musim lalu, Kedah Darul Aman FC di arena lawan. Meskipun Kedah Darul Aman FC terdahulu membolesi gawang Melaka United di laman sendiri seawal minit ke-6 menerusi penyerang berbisa Kepa Sherman, pelawat nyata tidak mudah panik apabila menyamakan kedudukan pada minit ke-23 menerusi pemain import dari Haiti, Sonny Knott. Minit ke-38, giliran Melaka United di depan hasil jaringan Manuel Otpada. Ot nyata memberi duri dalam daging buat Kedah apabila menambah gol ketiga Melaka United pada minit ke-52. Ketangkasan penjaga gol Khairul Fahmi Cik Mat juga menghalang usaha tuan rumah bangkit untuk keputusan 3-1 kekal memihak Melaka United. Selepas dua perlawanan, Melaka United yang dibimbing Zainal Abidin Hassan kini di tangga teratas kumpulan C. 3 mata mengatasi Kedah Darul Aman yang akur dengan kekalahan di tempat sendiri. Kedudukan pasukan dijangka berubah apabila Negeri Sembilan dan Kelantan United bertemu di Kota Baru malam ini. Sementara itu, pada aksi kumpulan D, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT yang menanti kunjungan Petaling Jaya City di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri hanya mencatat kemenangan tipis menerusi jaringan tunggal Gonzalo Cabrera seawal minit ketiga. Keputusan 1-0 bagaimanapun sudah cukup buat JDT merakam kemenangan kedua berturut-turut untuk berada di tangga teratas kumpulan D. Berikut kedudukan kumpulan D selepas setiap pasukan beraksi 2 kali. Sabah FC yang mendapat sentuhan Dato' Ong Kim Swee tampil selaku pencabar JDT, manakala PJ City dan Kelantan FC masing-masing meraih 1 mata. Visual aksi kayuhan MTV mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.